Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Parti PAS sanggup tinggalkan bersatu. Wow, apa sudah berlaku sahabat-sahabat semua? Sehingga ada seorang pemimpin ahli parlimen daripada PAS mengatakan sanggup tinggalkan bersatu. Waduh. Jadi apa kata dua pemimpin ini? Ya, terutamanya musang yang berjanggut ini dan seorang lagi timbalan Presiden PAS. Dan seperti mana yang kita tahu, Perikatan Nasional tolak MOU, jadi jangan sibuk untuk mahu tuntut lagi. Itu antara kenyataan pemimpin Parti Amanah. Jadi sahabat semua, untuk yang pertamanya, saya ingin membawakan Anda untuk menonton video ini ya. Video ini, apakah yang dikatakan oleh salah seorang pimpinan PAS yang mengatakan sanggup untuk tinggalkan Parti Bersatu. Jadi mari kita tonton video ini bersama-sama. Kita sanggup tolak PN, tolak bersatu berkawan dengan UMNO bersatu. Sebab UMNO bagi syarat, kami boleh berkawan dengan PAS dengan syarat PAS tolak bersatu. PAS tolak bersatu. PAS tolak bersatu. Kita sanggup tolak PN, tolak bersatu berkawan dengan UMNO bersatu. Sebab UMNO bagi syarat, kami boleh berkawan dengan PAS dengan syarat PAS tolak bersatu. Kita sanggup tolak PN, tolak bersatu berkawan dengan UMNO bersatu. Sebab UMNO bagi syarat, kami boleh berkawan dengan PAS dengan syarat PAS tolak bersatu. PAS tolak bersatu. PAS tolak bersatu. PAS tolak bersatu. Demi apa? Kerana dikatakan PAS sanggup keluar PN, tolak bersatu untuk mahu bersama dengan UMNO dan juga PHS pada PRU yang akan datang. Waduh, ini panas nih sahabat semua. Jadi apa pandangan ya pemimpin ataupun timbalan presiden ya daripada Parti PAS ini. Jadi jelas yang kita nampak mereka sekarang ini cuba bermain tarik tali. Seorang mengatakan sanggup tinggalkan bersatu, seorang pula mengatakan ya mereka setia kepada Perikatan Nasional Bersatu. Jadi apa sebenarnya yang berlaku sahabat semua? Mari kita lihat kenyataan daripada timbalan Presiden PAS. Katanya PRK Mahkota bukti setia PAS bersahabat, kata Tuan Ibrahim, Tuan Man. Jadi PAS berkata ya, yaitu daripada Tuan Ibrahim, Tuan Man sentiasa memberikan sepenuh sokongan kepada parti rakannya bagi menghadapi sebarang cabaran. Itu mungkin sekarang lah. Ya, kalau dulu pun dia cakap begitu. Lepas tu Muafakat Nasional nampak bersatu berduit. Ya, mereka pun masuk tinggalkan UMNO dan ikut bersatu. Itu bukan Perikatan Nasional. Muafakat Nasional ditinggalkan. Mungkin ini juga akan bakal berlaku apabila kalau mereka sanggup ya meninggalkan ya menolak bersatu dan Perikatan Nasional untuk bersama dengan UMNO dan PHS pada PRU yang akan datang. Ini tidak akan ini mungkin boleh berlaku sebab kita tahu Parti PAS ini parti yang tiada pendirian. Di mana ada gula, disitulah mereka. Itu pandangan saya sahabat semua. Justru tambah timbalan Presiden PAS itu lagi, pilihan raya kecil yang akan berlangsung Sabtu ini akan menjadi bukti bagaimana parti berkenan menjalin hubungan dengan rakan mereka. Sepanjang bersahabat dengan mana-mana parti, PAS sentiasa menyokong dan komited membantu parti kawan dalam apa jua situasi. Ini saya mau ketawa lah. Ya, cakap kosong lah nih. Komitmen ini tidak berubah dan PRK Mahkota sekali lagi menjadi bukti kesetiaan PAS terhadap persahabatan, katanya dalam kenyataan di media sosial. Kalau benar PAS ini setia, kenapa mereka sanggup ya macam di Dun Negeri ya, PRK Pilihan Raya Kecil Dun Negeri di Kelantan, ya kerusi itu sepatutnya kerusi bersatu. Tapi mereka sanggup ya hantar ahli mereka sendiri untuk keluar daripada PAS dan menyertai bersatu untuk menjadi calon pada PRK Negeri. Itu bukan rakan setia, itu maksudnya ya, menikam rakan setia ya, dalam politik. Ya. Kalau politik bagi ada kelebihan untuk mereka, ya, mereka akan lakukan. Tapi kalau tiada, ya, mereka akan tinggalkan. Jadi pengundi di kawasan Dun Mahkota akan keluar memilih calon bagi mewakili mereka pada 28 September ini. Ekoran kekosongan yang ditinggalkan Allahyarham Sharifah Aziza, umur 64 tahun yang meninggal dunia pada 2 Ogos yang lalu. Mengikut daftar pengundi di Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai 66,000 lebih pemilih layak untuk terlibat dalam proses tersebut.
Daripada jumlah itu 61.000 adalah orang pengundi biasa, 4.410 anggota tentera dan pasangan 401 anggota polis serta 10 orang pengundi tidak hadir berada di luar negara. PRK kali ini menyaksikan pertemuan 1-1 di antara Syed Hussein Syed Abdullah 40 tahun yang mewakili PN dan mewakili BN ya, bukan PN, yang dicabar bekas pemain bola sepak Johor Muhammad Haizan Jafar 61 bagi Perikatan Nasional. Tuan Ibrahim juga berkata pagi ini dia berjumpa dengan jentera PAS dari seluruh negara dan menyampaikan taklimat kepada mereka. Kunjungan ke Balai Islam Haji Omar Jani di Keluang itu turut disertai ahli Parlimen Parit Buntar. Ini ahli Parlimen Parit Buntar lah yang cakap ni, dia akan sanggup keluar daripada Perikatan Nasional untuk bersama dengan UMNO pada pilihan raya umum yang akan datang. Bahaya ni, bahaya. Dan bersama dengan Ketua Pemegang DUN Perak, Razman Zakaria. Razman Zakaria ni pun bahaya. Buat fitnah secara terang-terangan menggunakan hila itu, menyatakan kononnya kalau Datuk Seri jadi Perdana Menteri, habislah. Lelaki kahwin lelaki, perempuan kahwin perempuan. Lepas tu kerajaan akan bertukar, kerajaan komunis. Ya, lepas tu apabila disaman dan apabila disaman dan dia tahu dia akan kalah, apa yang dia buat, merayu ya di hadapan Perdana Menteri, ya, merayu di mahkamah supaya Perdana Menteri menarik balik samannya itu, supaya beliau tidak disaman dan sebagainya. Bila mana dikatakan mau disaman, katanya akan memperjuangkan hak Islam, tapi sebenarnya tidak tahu mereka ini hanya menggunakan bangsa dan agama sebagai tunggangan kepentingan politik semata-mata. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komennya di dalam ruangan komen. Jadi sebelum saya akhiri berkaitan dengan MOU. Kita tahu MOU ni begitu banyak alasan ya, dolak dali daripada pihak pembangkang Perikatan Nasional. Akhirnya mereka menyatakan mereka menolak MOU itu. Jadi seorang pemimpin daripada Parti Amanah Johor mengatakan, kalau dah tolak MOU jangan sibuk untuk tuntut lagi. Pedas pembangkang kena tegur. Memang benar. Kalau dah tolak, kenapa perlu terhege-hege lagi? Kenapa perlu tarik tali dan sebagainya? Tolak terus. Janganlah tuntut lagi. Ini kalau mau tuntut lagi, maksudnya mereka ni cuba jadikan isu MOU peruntukan dari perbankan itu sebagai alat politik mereka semata-mata. Jadi kita harapkan jangan lagi layanlah pembangkang ini. Bagi terus ya bajet itu kepada rakyat di kawasan ataupun parlimen tersebut. Jadi ahli parlimen pembangkang tidak perlu lagi sibuk-sibuk menuntut peruntukan ahli parlimen selepas blok itu secara mentah-mentah menolak memorandum persefahaman yang disediakan kerajaan. Timbalan Pengerusi Amanah Johor Zulkifli Ahmad berkata, Perikatan Nasional tidak perlu lagi bergegak gembita ya mengenai peruntukan pembangkang kerana mereka sendiri yang menolak tanpa berbincang dengan kerajaan. Dah kalau tolak MOU janganlah sibuk nak tuntut peruntukan ahli parlimen, itu syarat yang patut ditetapkan. Harapnya lepas ni sidang Dewan Rakyat dah redalah dengan isu tuntutan peruntukan ahli parlimen pembangkang. Rasanya dah tak perlu jugalah untuk ahli parlimen pembangkang berlari hanya semata-mata membawa gimmick tuntutan peruntukan, katanya ketika dihubungi baru-baru ini. Sebelum ini pembangkang membawa isu peruntukan ke perhatian media, mendakwa MOU itu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, nilai budaya, moral serta agama. Selain boleh disalah tafsir dan disalahguna kuasa serta mengongkong kebebasan. Ya. Jadi sebenarnya perkara itu sudah dijawab dan timbalan Perdana Menteri kedua Datuk Fadilah juga telah pun mendedahkan ya apa-apa syarat-syarat yang ada ya di dalam perjanjian ataupun MOU terbabit, dan rakyat telah pun membaca, beberapa telah dibuat pencerahan demi pencerahan. Tidak ada satu pun kenyataan daripada pembangkang yang benar. Ya, maksudnya mereka cuma membuat persepsi sendiri. Membuat persepsi kononnya kerajaan ini zalim, mengongkong kebebasan bersuara, mengongkong kononnya ya untuk mereka bersuara berkaitan dengan 3R. Ya, 3R itu tiada masalah berbicara, itu kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi jangan sampai menghasut, jangan sampai menfitnah menggunakan isu 3R. Apatah lagi menyentuh hak raja-raja seperti mana yang dilakukan oleh Menteri Besar Lato-Lato Kedah. Begitu juga dengan Presiden ataupun Pengerusi Perikatan Nasional yang sekarang ini didakwa kerana memperlekeh dan juga menghina kuasa yang di Pertuan Agong, Sultan Selangor ya, kalau MB Lato-Lato. Jadi sementara itu
Zulkifli yang juga bekas adun Kota Iskandar menegur pembangkang kerana masih tidak sedar bahawa MOU dibuat untuk mengurangkan permainan politik pintu belakang yang didalangi kumpulan itu. Kena faham katanya MOU itu dibuat bagi mengurangkan permainan politik pintu belakang. Tebuk ataplah yang tak habis-habis. Ini penting sebab kestabilan akan membantu negara untuk terus marah ke depan bagi bersaing dengan tuntutan global hari ini. Jadi, mudahnya tiada MOU tiadalah peruntukan kepada ahli pembangkang. Katanya lagi sambil menasihatkan supaya pembangkang menjadi blok yang matang dan tidak bising tentang peruntukan semata-mata. Kerana apa? Kerana mereka lah yang membuat kenyataan menyatakan mereka menolak ya berkaitan dengan isu peruntukan ini. Jadi itu dia dua perkara yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat semua. Dan sekiranya anda mau berikan sebarang komen, ya anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan dapat menangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.